senang nak berhenti. Paling tidak cuba baik macam ni. Kalau dah biasa hisap 30 batang sehari, cuba kita baik macam ni. Minggu ni kita turunkan, seminggu ni 29 batang sehari. Contoh, banyak lagi kan? Banyak tak apalah, kurang. Minggu satu lagi 28 batang sehari. Minggu satu lagi 27 batang sehari. Manalah tahu kalau Allah cabut nyawa kita, dia nampak Allah Ta'ala maha mengetahui kita tengah ikhtiar nak berhenti. Kan? Sebab itu kira okey lah. Tapi pada orang yang memang hati yang memang tak tahu lah, dah galap gulita kan, dia kata boleh biarlah dah, tak ada okey tu, biar dah. Macam tu macam-macam kan. Macam dia kata ni semua tak ada, ni semua memandai ni, dia kata kan. Hati itu payah nak berubah kan, berubah dia baik. Dan besok mengumpik bukan senang nak berubah kan. Berburak pasal orang memang sedap kan. Bercerita pasal orang doreh laju cerita pasal orang kan. Tak sangka betul lah dia macam tu kan. Sedap cerita Dongai-dongai tu ayat itu. Mula-mula bibit-bibit bercerita pasal orang kan. Jadi makna perubahan yang kita nak buat, yang pertama mahabbah, kecintaan kita kepada Allah. Cinta pada Allah. Cinta pada Allah macam mana cara? Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala tak suka. Allah dah larang kita tu jangan buat. Kita cakap kita hamba Allah kan, tapi benda yang Allah tak suka itulah kita buat. Macam mana jadi hamba kalau buat benda yang Tuhan tak suka kan? Begitu juga ubudiyah, pengabdian kita kepada Allah SWT. Beribadah banyak-banyak kan, beribadah banyak-banyak. Kita tahu dah soalan bocor akhirat besok. Akhirat besok air mata kita ni jadi insurans. Macam saya cakap dalam ceramah bulan oleh tu, air matanya jadi insurans. Siapa yang menangis kerana Allah, maka dia haramkan tubuh badannya tu pada jilat api neraka. Soalan bocor. Apa lagi meraung lah tu kan, menangis betul-betul. Sebab itu adalah insurans kita. 7 golongan yang dapat naungan daripada Allah, yang mana tak ada naungan selainnya akhirat nanti. Yang pertama, pemimpin yang adil. Dia tak mestinya mentari lah, termasuklah ketua kampung, ketua lorong kan? Termasuklah juga persatuan, ada persatuan persatuan mengaji ke, persatuan persatuan ibu-ibu tunggal, tak kira lah persatuan apa, ada jawatan kan sebagai ketua, semua Allah Ta'ala akan tanya kalau adil tak adil lah. Jadi pemimpin yang adil. Yang kedua, orang-orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah pada Allah. Nak tunjuk sayang dekat orang muda yang beribadah kan. Allah Ta'ala suka orang tua beribadah, tapi Allah lebih suka orang muda beribadah. Allah suka orang kaya sedekah, tapi Allah lebih suka orang miskin sedekah. Makna kalau miskin, dia dah miskin nak sedekah lagi tu, okay, hebatlah dia tu kan. Jadi makna kata orang muda menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Pailah mana sekalipun, sampai ke Terengganu, sampai ke Perak, pergi Masdara, dia tanya masjid dekat tak sini, mana masjid yang paling dekat, nak pergi masjid juga dia. Hatinya terpaut pada masjid. Kalau masjid tak ada, surau dah, surau poi juga, yang penting nak pergi sembahyang jemaah tu. Kemudian yang keempat, orang yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Sayang suami kerana Allah kan, sayang sahabat-sahabat pun kerana Allah. Kemudian seterusnya, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang kaya dan cantik, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukan makna perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya dan lawa ditolak, ini kan pula yang buruk dan miskin. Kan dipusing dia cakap saya bayar tu. Seterusnya, orang yang menyumbang, tangan kanan beri, tangan kiri tak tahu. Dia sedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Maknanya menyembunyikan, merahsiakan sumbangan dia. Dia jumpa imam, saya nak sedekah lembu dalam 5 ekor untuk raya haji tahun ni. Ya ke ni? Ya, tapi dengan satu syarat lah, mam, minta tolong sikit. Apa nak tolong umum sebelum sembahyang raya tu. Dia lah beritahu suruh umum. Saya akan duduk dalam tepi-tepi dinding. Imam baik-baiklah cari-cari saya ada tepi tu. Siap bagi tahu, gila betul orang ni. Sesio lah kan, sesio betul. Jangan sabut-sabut, jangan sabut-sabut, jangan ngungkit-ngungkit.
Kadang mungkin tak ada bondo pun. Kau tahu tak berapa kos pembinaan masjid tu? Berapa? Dalam 5 juta. Ya ke? Duit dana dah RM5 dalam tu. Dah lah RM5 sobut pula. Kok banyak tu hal. Sikit sobut pula tu. Kan? Tak payah sobut-sobut. Kan? Dia dulu tu, dia dapat kerja tu, aku tolong tu. Langsung tak ada pahala. Kan? Kan? Wallahualam ada pahala sikit banyak. Tetapi kita menyebut-nyebut. Apa poin kan? Tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Kita ni terbalik. Kalau ada lah orang sumbangan, cuba tengok, ada orang sumbangan, kalau bagi 1,000 tulis nama penuh, siap nombor IC. Yang RM1 hamba Allah, tu tak teraya tu kan. Patutnya RM1 tu tulis nama, sebab betapa itulah ikhlas dia. RM1 contoh kan. Yang 1,000 tak ada tulis hamba Allah tu, nama penuh, siap bagi tahu alamat rumah nombor berapa. Takut imam tak perasan rumah nombor berapa, kena bagi tahu. Tak payah dah. Mam, saya nak sedekah, saya nak apa, saya nak korban 5 ekor, saya sumbang 5 ekor lembu, 2 ekor unta. Dia tahu. Saya itu punya takajud lah, ada satu Datuk Seri tu buat open house. Dia tanya saya, komodo boleh makan tak? Saya kata kalau dia hidup lagi, dia boleh lah makan, kita tak boleh makan dia. Saya kata rupa dia nak hidang masa apa ni, masa open house tu. Ya betul. Sebab ada kawan-kawan nak supply. Dia ni pula jenis bila buat open house, semua binatang yang eksotik ni semua dia bagi. Landak, uso, kancil, napuh, baung, semua ada. Ikan-ikan sungai semua ada. Memang kalau pergi tempat tu tak tahulah nak makan apa dah. Kan? Mujur dia sampai tanya, jangan dihidang tu ya. Komodo dia bagi kan. Saya kata jangan, dia kata. Aduh kan. Jadi mana kata perubahan kita kan, perubahan kita nak buat kan. Terlupa pula. Seterusnya, golongan dapat naungan daripada Allah apa dia? Orang yang duduk bersendirian sampai basah air mata ya kan, kerana mengenang dosanya kepada Allah. Itu sebab suruh nangis tu kan. Paling senang nak nangis bangun 3/4 malam. Bangun 3/4 malam. Ingat tak peristiwa macam mana api neraka nak sambar umat yang Nabi nak selamatkan? Api neraka nak sambar ni, Nabi pun halau tak mahu nak, demi umatku yang beribadah, bersolat, berpuasa, berzakat, haji, umrah, pergilah kau wahai api neraka. Makin okey api ni. Makin Nabi halau, makin dia datang. Kemudian datang Jibril bawa segelas air. Wahai Muhammad, kau ambillah air ini dan kau siramkanlah kepada api tu. Bila Nabi siram, reda api tu. Nabi tanya, air apa yang kau bagi ke aku ni? Itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Macam itulah. Menangislah. Orang perempuan berhenti menangis sebab jantan. Tak ada faedah ada. Cukup lah tu. Apa lelaki nak tu, setuju habis itu. Kan payah warna kan. Macam tu. Tengoklah nak setuju apa kan. Tapi maknanya jangan kita pening-pening kepala. Ya? Menangis. Bangun pagi 3/4 malam bangun. Kita buat tahajud, buat apa. Saya baru-baru ni pergi Vietnam tu. Kan masa sebelum lepas ceramah sini kot kan, pergi Vietnam tu kan. Ya Allahu Akbar. Bangun apa qiyamul lail kan. Saya pergi Ustaz Nazami tumbang pula domam. Dah saya pula ganti bawa pagi tu. Itulah pengalaman yang paling best kali tu. Bila kita semayang, mula-mula semayang sunat taubat kan, Allahu Akbar, habis bagi salam, cek kompas balik, dah menghadap sanun pula kiblat kapal tu kan bergerak kan, dah menghadap sini lah, pusing sini, perempuan belakang, perempuan lagi belakang pula. Allahu Akbar. Buat tahajud, buat apa, buat salat sunat tasbih mu buat malam tu kan. Tapi buat bangun 3/4 malam. Memang mudah kita mengalirkan air mata kalau bangun 3/4 malam ni. Dalam kompek setengah pagi tu cantik lah tu kan, mudah menangis kan. Bangun tak dapat sehari sekali, seminggu sekali. Tak dapat seminggu sekali, sebulan sekali. Sebulan sekali tak dapat, setahun sekali. Payahlah setahun sekali, 10 tahun sekali. Tak boleh tak? Seumur hidup sekali. Tak dapat, cari tali, bolit leher tu, gantung lagi. Banyak je tu, payah warna. Itu pun payah kan. Bangun pagi, minta, ya Allah banyaknya dosaku, ya Allah, macam tu lah. Tak Allah banyak kan. Jadi kita ni berhijrah
yang mana orang-orang yang beriman, kata Allah, dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka ialah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Surah At-Taubah ayat 20. Jadi nak kau ajar apa atas dunia ni? Dalam surah Asy-Syura Allah Ta'ala bagi tahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, maka Allah akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Kerja akhirat, dunia pun dapat. Tetapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, maka Allah akan berikan sebahagian sahaja daripada keuntungan dunia itu. Malahan dia tidak akan bahagia dalam kehidupan dia. Tak bahagia, poning, ya, kusut, ya, kepala tu. Bila kerja dunia, kerja Allah, insya-Allah. Kerja nak matlamat kita tu kerana Allah, kita tak pening kepala. Dan kerja ni kerana Allah. Tak naik pangkat, relax ada. Kan? 50 tahun kerja, tak naik pangkat situ, ya, relax ada. Tak ada hal. Contohlah, kalau naik pun tak adalah naik banyak benar kan, tapi dia tak ada hal. Okey je, syukur. Apa yang dah dibagi tu syukur apa Allah Taala bagi. Kan? Begitu juga dikatakan bahawa perubahan yang kita kena kerja juga adalah dalam bentuk taubat. Kata Imam Nawawi, bertaubat itu adalah satu bentuk perubahan yang paling kita kena utamakan dalam kehidupan kita. Sebab kita ni secara semula jadi memang buat salah, memang buat dosa. Ada orang sini menyingkit tangan, alhamdulillah belum ada dosa oleh dah. Setakat pek boleh hari bulan 1 ni belum ada dosa oleh dah. Pueh nahan memang tak ada dosa. Ada tak? Angkat tangan. Tak ada. Kalau dia angkat tangan tu pun berdosa dah. Kan? Sebab belagak dia tak ada dosa kan? Iyalah, mana boleh. Tadi tengok drama Adelia Sofia pun dah berdosa. Kan? Siapa yang tengok lah. Kan? Yang datang sini tak lah. Kan? Tak tahu lah, dengar-dengar hari ni episod terakhir. Dengar macam tu lah. Dalam Facebook dia saya baca, orang tu cakap episod terakhir, kesian botu kan. Tabilo nak berubah macam tu lah ayat kan. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 100, nanti lu cerita pasal taubat nak macam mana. Taubat ini maknanya mesti ada 3. Dia punya isi kandungan nak nyobot taubat tu 3. Apa dia? Pertama, menyedari bersalah, dosa aku ni, buat dosa aku ni. Yang kedua, menginsafi, menyesali perbuatan itu. Allah, apalah dan macam tu. Dan yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Tetapi kita ni manusia, buat lagi peh tu. Dah tak nak buat, buat lagi. Tak nak beli nombor dah, beli. Tak nak beli nombor dah, tak nak beli. Dan tak beli dah, dan suruh kawan dan beli kan. Sama ya. Kan? Jadi tetap buat salah kan. Dan Nabi sebut apa? Sebaik-baik manusia yang berdosa adalah bertaubat. Kenalah taubat. Dore-dore taubat balik. Taubat balik. Takut-takut kita dicabut nyawa tanpa sempat bertaubat kepada Allah, sia-sialah hidup kita. Kan? Dalam surah An-Nisa ayat 100 Allah Ta'ala beritahu, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muraghaman katsira wasa'ah. Yang bermaksud barang siapa yang berhijrah kerana Allah, berubah apa pun niat kerana Allah, maka dia akan mendapati buka bumi ini adalah tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. InsyaAllah Allah Ta'ala bantu kita. Niat kerana Allah, adalah rezeki kita. Yang niat kerana Allah, tengoklah mak ayah dulu kan, membesarkan anak bukan senang. Tapi niat kerana Allah, sabar, alhamdulillah. Seorang-seorang lepeh. Seorang-seorang lepeh kahwin, keluar pada rumah. Duduk rumah masing-masing. Tiba-tiba raya balik, dah ada budak kecil. Tiap-tiap tahun berganti-ganti budak kecil tu. Bertambah-tambah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wan ni. La ilaha illallah, dolai, la ilaha illallah. Kau ni mau ambil anak kau ni kotak berjago-jago kau macam tu. Pueh jago dah mak, tak maun dah. Macam tu ayat kan.
Macam-macam ubek dah makan, mustika ratu mau makan lah. Kau makanlah bapak nago pun kau makan, kalau kau tak boleh jago lah kan. Macam tu lah. Tuan-tuan beranak leh, biarlah joki. Abah pula cakap kan, ayo kan, tu semua lah tu kan. Jangan risau, budak tu, setiap budak yang keluar tu ada joki ada joki Allah Ta'ala bagi kan. Joki naik pangkat, joki macam lah, joki bini pandai masak, joki dapat anak cerdik. Apa anak cerdik? Saya ada nak saya seorang tu masuk tahfiz minggu pertama dah lain macam burak. Masuk tahfiz minggu pertama balik, dia minggu pertama balik kan, abah tahu tak, kiamat tak lama lagi tu. Itu baru seminggu tu, belum setahun kan. Macam saya pun cakap lah, saya baik kau cakap, kau tidak abah memang tak tahu sekarang tu kan. Kan tengok anak kan, Allah Akbar, joki pandai dia ngaji, tahu orang ngerti, capek pandai. Kalau belajar dengan abah sendiri dah orang mati semua bukan boleh sabar ngajar anak sendiri. Tu yang semua hantar ke ustaz tu kan, tolonglah ajar anak saya ni ustaz lah. Yang mak pun dah punya marah bongi, naik semangat keperwiraan mak nak menampah. Ya wahala mak mari lagi teruk gagap ngaji kan. Dia punya apa tu kan, tapi tak apalah, joki senang apa ilmu, suruh hafal dore hafal lah. Saya dulu saya naik kapal terbang balik tang Sarawak tu, budak duduk sebelah saya. Kau dah jauh berapa dek sekolah? Tengok baju uniform kan, dia nak balik sekolah, balik makna dia learning tu pergi sekolah ya. Saya udah jah satu. Kau sekolah mana? Sekolah tahfiz dekat Bukit Kuning kata. Syalam. Dah banyak juzuk lah, baru juzuk 28. Hui. Baru juzuk 28 anda kau ni daripada belakang lah. Dengan dia ada sekolah memang ngapal pada belakang kan. Tapi okey tu. Kalau ada juzuk 28, 30, 29, 28. Kita ceritanya. Ya, imam baca ayat panjang mulut gitu. Mengelabah apa bondo pula ayat ni, jangan kau kelabu sudah. Kali imam terlupa, parah gitu, mana nak dirabun. Kan? Itulah dia. Kan? Jadi kalau kita tengok, itu dia perubahan hijrah ini juga termasuk juga dikatakan al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Dalam hadis ni sebut orang hijrah adalah meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Allah Taala tak suka tu kita tinggalkan lah. Apa yang biasa kita buat yang benar yang Allah tak suka tu tinggalkan lah. Dah biasa makan riba tu kan. Contoh mungkin tak perasan bank kita tu, cuba tengok bank mana simpan duit. Kan? Bank Cimbeng ke, Bank Rimau, Cimbeng CIMB Bank, Bank Rimau Maybank, Hong Leong ke apa. Tengoklah kebanyakan bank utama di Malaysia hari ni semua dah ada sistem perbankan Islam. Cek apa lagi, bermanai orang, menzalimi orang. Jangan buat lagi dah dongki-dongki dengan orang. Dongki bahasa Melayu, bahasa Arab hasad. Kat Malaysia dua-dua pakai hasad, dongki, dua-dua pakai. Jadi punya teruk lah kat Malaysia ni kan. Macam tu dua-dua pakai. Aduh tak payah tinggal orang. Dengar-dengar dia naik pangkat, tak apa dicilat bos tu. Nampak ayat Aduh ya benar tak payah tinggal orang. Dia dah pergi masjid dah. Berjumah bersahabat nampak nak pergi masjid. Ya kau tengoklah berapa lama tu. La ilaha illallah, cubalah doa yang elok-elok. Kan? Dia baru kahwin lah. Kahwin bini marin lah. Yang marin dah tak ada dah dengan kahwinnya. Ni ada terbaru keluar cerita ni. Wah, aku boleh jawab dalam ni lah. Tak bagus tu. Samsul Debat dah 3 bini tu. Sadap betul. Siap ada cerita tu. Samsul Debat ada bini 2, satu dia siap corai dan satu kahwin. Dia kahwin yang ketiga. So suka kan. Lagi dahsyat pada artis pula sekarang. Ya. Memanglah hasrat tu ada ya, Mam. Cuma keberanian tu tak sampai. Kan? Ya, dahsyat betul orang bawa cerita kan. Dia boleh bercerita ni sadap betul. Mandai orang ni kan. Mak lah tanya, "Yo kau dah?" Mak lah tanya, "Siapa cakap ni mak?" Jadi kita ni kan tinggalkanlah benda yang Allah Taala tak suka kan.
tak semayang. Dia lelaki period tak berhenti macam mana? Tak koring-koring. La ilaha illallah. Setahun dah. Orang pergi surau, pergi masjid, dia relax. Relax, dia duduk depan rumah. Sian dia. Sangka baik. Kenapa bang? Sangka baik. Kenapa? Dia period. Apa mondo pula jantan period? Mana kau tahu? Kau sibak kain itu kau nampak pet apa dia pakai. Macam tu payah warna kan. Ya payah. Kan? Suami pimpin isteri kan, pimpin isteri, jadi imam dalam rumah. Orang perempuan cakap elok-elok dengan suami, abang ni ketua keluarga, abang kenalah jadi imam saya kan. Kat rumah sekali kita semayang lah bang. Keluarga kita kan besar, anak kita dah 15 orang dah. Bayangkan meriah kita semayang sesama. Jomlah, abang tak pandai. Lah, tak pandai, jom kita belajar sesama. Macam tu lah. Ini kemen garang. Capek lah jadi imam tu. Garang motor bini. Abang tak pandai. Tak pandai pakai telokong duduk belakang. Tak ilah gila waktu. Garang motor bini kan. Suruh lagi ke telokong. Ya tak ya lelaki tu pakai lah telokong. Terjulur janggut. Allah, buruk tu mana kan. Jangan buat-buat kan. Solat kan, solat, mengaji. Ta'dibu auladukum bisalasati asya', didik anak-anak kamu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah, bihubbi ahlihi, cintakan Rasul, cintakan ahli keluarganya, bi qiraatil Quran, dan juga membaca Al-Quran kan. Ingat tu. Dikatakan dalam kisah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bercerita macam mana kisah 3 orang Bani Israel yang diuji oleh Allah. Seorang tu badannya berbalang-balang. Berbalang-balang, ada penilah penyakit kulit ni. Kusta kan. Yang seorang tu pula botak kepala, tak tumbuh-tumbuh rambut. Yang seorang tu pula buta. Jadi malaikat ni dia hantar oleh Allah Ta'ala supaya menjelma untuk bantu 3 orang ni. Dia tanya, apa yang paling kau nak? Itulah aku kalau boleh. Yang sakit kulit tu kalau boleh aku nak lah elok malu badan aku macam ni Maka dia pun doa pada Allah, kau sembuhkanlah dia ni. Sembuh. Elok lawa muka. Ada tak kau nak apa-apa lagi? Aku dapat unta, jadilah dapat tauhidkan kehidupan aku ni. Boleh dapat 2 ekor unta. Seekor jantan, seekor betina. Lepas tu yang kedua, yang botak tu, kau ada apa nak apa-apa, kau biarlah tumbuh rambut lah. Malu pula botak ni contoh dia kata. Daripada dulu licin pada dulu lah, dia tak mahu. Puih cacang ubek sapu tak mahu. Apa doa lobek lah sebiji macam apa nama hero Korea tu, Lee Sang Min apa macam tu lah, tah main bantai tu, tak apa nama tah kan. Lawa lah rambut lawa. Nak apa-apa tak? Aku dapat lembu, dapat jadilah lembu dapat 2 ekor, dapat seekor jantan, seekor betina, dapat sepasang. Betul tu. Kau nak apa? Malaikat ni tanya, aku kalau boleh naklah dapat melihat, supaya dapat melihat keindahan alam semula jadi ciptaan Allah, kata ayat dapat dia melihat. Ada tak apa-apa yang kau nak? Kata, aku dapat kambing jadilah. Dia ke lama kan kau cik minta kan. Dia dapat kambing sepasang, seekor jantan, seekor betina, berkembang biak lah. Jadi hidup masing-masing pun jadi senang. Kemudian malaikat ni dihantar oleh Allah sekali lagi untuk datang ketika mereka dah senang lenang, dah kaya. Allah Ta'ala suruh kau pergi uji dia sekali lagi. Kali ni dia uji. Kali ni dia, malaikat ni menjelma menjadi orang yang ada sakit macam sakit yang dia orang hadap dulu sebelum dia orang sembuh. Dia pun datang. Yang pertama tu jumpa yang sakit kulit tadi tu. Dia datang pun dengan sakit kulit. Tuan boleh tolong tak? Tolong apa? Aku tengok unta-unta kau banyak. Boleh tak kau bagi kat aku seekor, dapat aku ni dapat aku jual, dapat aku ni nak buat apa untuk hidup aku susah Dia kata apa? Tak boleh, ini pun bukan aku punya, ni ada orang lain punya, aku tolong jaga je. Dia mohon.
Bukankah engkau dulu pernah ada sakit macam aku ni juga dulu? Kalau tak silap akulah, dia kata. Tak, kau salah orang. Kayak gitu. Sampailah orang yang kedua pula. Dia pula botak kali ni. Dia tanya, boleh tak kau tolong aku dapat aku seekor lembu kau jadilah. Oh, minta maaf lah. Ini bukan yang pada apa, bukan mak ayah aku punya pun, orang lain punya ni. Aku tolong jaga ya. Pun sama. Jawapan dia pun sama. Dan dia tak mengaku dia pernah ada sakit kepala sampai botak dulu pun dia tak mengaku. Yang ketiga yang buta tu pula datang. Kali ni dia jadi buta. Dia kata, Assalamualaikum, boleh tak kau bagi aku dapat seekor kambing, dapat aku jual, dapat aku teruskan kehidupan aku ni? Kata dia yang buta, aku faham sangat apa yang kau lalui ni. Aku pun pernah jadi macam kau ni. Jadi macam ni lah. Kau ambil lah berapa banyak kambing yang kau nak. Kalau itulah boleh membantu kau, kau ambil lah. Aku faham betapa susah jadi orang buta ni. Kan? Lepas tu kata malaikat ni tadi, maka bertuahlah kamu, sesungguhnya kamu telah melepasi ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Makna ada orang kadang bila susah ingat Allah, bila senang dia lupa ke Allah Ta'ala. Kan macam kisah Sa'labah kambing dulu kan, bila dia minta kaya, dia cakap dengan Nabi, bayangkan lepas semayang Sa'labah ni susah. Sejak habis semayang lah, copet-copet dia balik, tak sampai zikir, tak sampai doa balik. Nabi tanya, kenapa Sa'labah tu kelang kabut balik tu? Dia kata sebab kain yang dia pakai tu, bini pula nak pakai, nak semayang kat rumah. Bayangkan kain dia kongsi dengan bini. Kita tak ada macam tu kan. Kita tersalah pakai kadang. Bukan kongsi dah. Tapi dia kongsi. Jadi dia pernah cakap, ya Rasulullah, kau doakanlah aku biar aku kaya. Nabi kata, buat apa kalau kaya menyebabkan kau lupa ke Allah Ta'ala? Lepas tu tak mau tu dijumpa lagi. Rasulullah, kau doalah aku kaya, boleh aku tolong orang-orang susah. Dia kata tu. Jadi Nabi bila doa dengan niat murni dia tu nak tolong orang susah, Nabi tahu doakan. Makbul dia senang, kaya. Bawa kambang-kambang kambing ni, bawa tambah-tambah kambing ni, beranak-ranak. Jadi bila dah senang, turunlah perintah Allah suruh collect zakat, kutip zakat pada orang pada ketika itu. Sa'labah dalam hati dia cakap apa? Rasulullah ni dongki dengan aku ni, kata. Dia kata, mentang-mentang kambing aku dah banyak, mula dia nak ambil cukai pula, nak ambil zakat pula dah. Mula lah nak zakat pula dah. Nampak? Setiap kali utusan Nabi datang kat dia, ingatlah, minta maaf lah, belum habis kira lagi, nantilah lain kali lah datang, lain kali datang macam tu. Sampaikan satu ketika, kan, turunlah satu ayat menggambarkan, surah Baqarah tak ingat ayat berapa, tapi menggambarkan betapa ada orang yang berjanji kalaulah dimurahkan rezekinya maka dia akan menjadi orang yang soleh. Tetapi apabila dia diberikan kemurahan rezeki pada dia, senang lenang, maka lepas itu dia berpaling daripada janji dia. Maka pada ketika itulah Nabi sebut, maka jangan siapa pun terima zakat daripada Sa'labah. Masa tu utusan Nabi lalu, dia cakap lagi tu, aku minta maaf lah, aku boleh fikir, tak apalah, kita orang memang tak nak ambil kat kau pun. Nabi pun tak cakap jangan ambil kat kau dah, sebab dah turun ayat pasal kau ni. Tak peranjat dah turun ayat. Berlari dia cari Nabi. Nabi tanya, apa hal kau datang terseret-seret kambing kau semua ni? Sesungguhnya aku nak keluar zakat Rasulullah. Minta maaf, dia kata, sesungguhnya pintu zakat telah tertutup buat kamu. Allah lepas tu melulung lah dia, pergi ke padang pasir tu, dia ambil meroyan-royan dah letak kat kepala dia, sedih. Dia tak boleh nak ni, kan? Dan masalah dia nak tunjuk, nak beritahu, selepas pada itu kambing ni bertambah-tambah banyak lagi, bertambah-tambah banyak. Inilah yang disebut sebagai istidraj. Allah bagi lagi, bukan makna apa Allah nak biarkan dia terus jauh pada Allah, tapi pengajaran untuk dia. Akhirnya zakat untuk dia memang tak diterima sampailah ke zaman Saidina Umar, Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Osman, sampai mati tak terima zakat. Kambingnya banyak. Bila kambing banyak, orang kampung halau, kau pergi jauh sikit, jangan menyusahkan orang kampung ni, bawa ke lembah pegunungan, nak jual pun tak ada orang nak beli. Itulah balasan untuk dia, kan? Kita ni kadang berlebih-lebihan untuk benda yang tak ada apa-apa, kan? Berlebihan. Rumah besar, kadang nak besar lagi dalam rumah, makin tak ada orang, bukan makin ada.
Nak kereta besar 2 ekor naik kereta, 2 orang naik kereta tu kan. Nak pun nak tak naik kereta terah kan. Macam mana anak-anak ada kehidupan sendiri sampai masa kan. Sudah naik motor tak, sampai kan matilah enjin kereta tu, tak berstart kan. Tukar bateri dia itu naik motor jam, naik motor senang, parking senang, pergi pasar besar Seremban senang, pagi buta naik senang, parking mencelinap ni. Naik kereta kat mana parking dekat pejabat pos utara parking kan, dekat hujung sini kat kedai minum Cino yang kat hujung ni pula parking betul kan. Tak ada hal tu dah, dunia semua tu kan. Tu saya naik kereta Azia, okey, tak ada masalah, okey kan. Tak ada kereta lebar sikit, ada 2 ekor naik, apa 2 orang naik kan. Dah lah, okey sampai Johor tak ada masalah. Johor, Perak, okey, tapi Kelantan, Terengganu tak berani lah. Itu tak tahulah bersusun tulang susun bila sampai tu kan. Tapi Penang apa semua okey lah kereta tu, tak ada masalah kan. Tapi kalau naik ramai parah kan. Itu yang disebut dalam ayat fa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramhu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma iza mabtalahu faqadara rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya, ia tidak mahu bersyukur tapi terus bersikap takbur serta berkata dengan sombongnya, Tuhanku telah memuliakan aku. Dan sebaliknya apabila ia diuji oleh Tuhannya dengan disempitkan rezekinya, dia tidak bersabar, bahkan ia resah gelisah serta merepek dengan katanya, Tuhanku telah menghinakan aku. Surah Al-Fajr ayat 15 dan 16 kan? Jadi makna kata kita ni dalam hidup kita ni kan, janganlah umut kan. Apa Allah Ta'ala bagi itu syukurlah tuan-tuan dan puan sekalian. Kita tengok macam mana yang dah disebut, Nabi kita bagi tahu akan tiba masanya, hampir tiba masanya. Nabi kata, ni pun kita kena ambil perhatian. Nabi kata hampir tiba masanya bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang yang hendak makan mengerumuni hidangan mereka. Nabi sebut. Makna bangsa-bangsa di seluruh dunia ni yang selain daripada Islam ni datang mengerumuni kita macam orang yang ingin mengerumuni hidangan dan nak makan ni, nak makan hidangan dia. Kemudian sahabat tanya, adakah pada ketika itu sebab orang Islam ni dah tak ramai? Maka Nabi jawab, bahkan golongan kamu ini begitu ramai sekali, tetapi kamu umpama buih pada waktu banjir, yang mana Allah akan mencabut rasa gentar terhadap musuh-musuh Islam, dan Allah akan melemparkan dalam hati kamu penyakit wahan. Maka sahabat tanya, penyakit wahan ni penyakit apa? Penyakit yang cintakan dunia dan takut mati. Itu dia. Cinta dunia yang kerja tak habis. Dunia pertama pasangan dunia, melainkan kita bawa ke jalan Allah. Ialah suami isteri. Sementara suami sampai masuk meninggal, isteri meninggal kan. Menurut statistik kat Malaysia, lelaki mati dulu pada perempuan. Jadi perempuan tolonglah jaga elok-elok ni, semua fragile. Bila-bila masuk mudah pecah kan. Ya, jagalah elok-elok kan. Jadi sementara masih hidup, buatlah bakti satu dengan yang lain. Yang kedua, harta benda dengan gadget, kereta, motor, duit sampai masuk habis kan. Baik apa lagi kan, bukan boleh bawa mati pun kan. Dan yang ketiga, pangkat, kuasa, kedudukan sampai masuk habis. Tak ada sampai mati bawa jawatan tu dah, melainkan dia mati dulu sebelum habis buat jawatan itu kan. Tapi memang sementara aku pegawai yang paling power dalam Negeri Sembilan ni tak tahu. Pegawai kerajaan, kerja pejabat tanah kan. Contohlah, sampai masuk topi tiang duduk pencen kan, pencen kat suara tu. Kadang pencen ni hebat semua kan. Termasuk yang bercakap ni pencen. Sampai masuk pencen. Dulu cikgu yang paling berdedikasi, tokoh guru, sampai masuk pencen.
Rencet sementara. Tengok orang yang bekerja, tiba-tiba saya nak berhenti lah bos, dia tulis surat berhenti, dia belum lagi berhenti sebab notis berhenti 3 bulan contoh. Iklan kerja dah keluar, yang minta berpuluh ribu orang minta. Nak tunjukkan bukan kita punya jawatan tu. Sebabkan dia berhenti, maka jawatan ni pun tak ada lagi dah. Tak ada, dia buka pula untuk orang lain kan. Dengan cintakan dunia, cintakan dunia. Bila dah terlampau cinta dunia, takutlah mati. Sebab bila mati nanti dah tak boleh bawa lagi dah kekayaan-kekayaan yang dia ada, yang dia ramah tu tak boleh bawa dah. Itu sebab yang penting dan mustahaknya bagi kita, kita menilai dunia ini sementara, kesementaraan dunia. Jadi masuk tahun 2020, janganlah kaki kita tersilap dan leko lagi. Letakkan matlamat yang baik. Nak pergi masjid, nak pergi surau, niat kerana Allah. Kenapa kau pergi surau? Eden dah pergi haji pula raman, tak pergi surau. Wah, ayat mana? Kau nak betulkan balik kerana Allah, kerana Allah. Sebab apa? Bila kita niat kerana Allah, insya-Allah dia tidaklah menjadi sia-sia. Minta dengan Allah supaya memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah dalam ibadah kita. Janganlah ada pergi surau. Aku rasa yang paling beriman dalam Taman Desa Melo ni aku dah. Sebab tak ada orang yang hari-hari pergi surau ni. Aku dah. Dia lah letak label sendiri tu. Kan tak? Ya Allah, kau bagilah aku kekuatan istiqamah agar terus aku istiqamah beribadah kat surau ni, ya Allah. Yang tu. Ya, setakat ni ya Allah, aku dah maintain dah 14 hari dalam bulan 1 ni, tak pernah sekali tinggal subuh, ya Allah, di surau. Subuh di surau. Jadi cubalah buat kan. Abang Azmil, Tuan Haji Azmil Mustafa, Allah yarham Azmil Mustafa, dia manage boleh semayang jemaah 40 waktu berturut-turut. Cubalah kita buat. Itu pun salah satu cara nak latih istiqamah. Dia masa ceramah kat Terengganu tu, naik banner penceramah malam ini Ali Setan. Sebab dia berlakon Ali Setan. Dia kata dia punya JK Masjid kat Terengganu cakap, tak maaf lah Ustaz, terpaksa letak macam tu biar ramai datang. Kata Haji Amin Mustafa ni, arwah ni kata, nak buat macam mana panggil penceramah tak ramai datang, panggil setan ramai datang. Dia kata macam tu kan. Dia bergurau lah kan. Jadi makna kata kita ni kena ingat 3 tanda orang-orang mukmin. Pertama, taat kepada Allah. Apa Allah Ta'ala suruh kita buat, apa Allah Ta'ala tak suka jangan kita buat. Itu tanda orang beriman. Kedua, menjauhkan perkara-perkara yang haram. Jangan terbabit dengan benda-benda haram, minum arak dan sebagainya. Benda yang menyebabkan orang boleh tuduh kita benda haram tu pun kita elakkan. Pergi kedai minum Cina kan, kadang-kadang dulu kan kedai Cina tu minum kan. Dia keluarkan gelas tu adalah logo minuman arak tu kat cawan, tapi gelas tu gelas baru. Curah pula air Nescafe O ataupun TO, nampak macam iras-iras air tu dah. Jadi kita lah kena elakkan. Tolong tukar cawan ni boleh pack kata. Tolong tukar sikit okey. Tukar. Kan, tapi sekarang ni kedai-kedai macam tu pun ramai yang tak berani minum dah kan. Melainkan sekarang ni dekat bandar-bandar ni banyak kat pasar raya dia ada kopi tiam sekarang ni. Modern lah sikit, tapi dia punya gelas tu bentuk-bentuk antik lagi lah kan. Dia buat macam dulu. Marin kalau kenduri macam tu gitu kan, keluar daripada bawah tangguh pinggan tu lap dulu. Nak kenduri sekarang mana ada kan. Sumbing sikit kalau rugi punya dulu banyak kan, pinggan putih yang bunga-bunga kan. Ingat lagi bagian. Sekarang melamin kan, pocah pun relax kan, tabah ya kan, tak ada benda dah kan, murah tu. Kita ni jangan, kalau kat rumah ni saya pesan, jangan bagi makan anak-anak pakai pinggan melamin kat rumah, jangan. Itu semua merangsang sel kanser. Kita letak pula makanan, kita panih yang pula masuk ke dalam microwave lagi dah orang. Satu lagi dramat, nugget, sausage jangan bagi makan. Nak doreh hanya pasal beli kat Giant ni sebulan sekali beli. Sopa beli. Senang kata. Macam mamak rajin nak masak. Bondo.
Kan? Kalau frozen yang kari puff tu tak apa. Kari puff apa semua tu memang orang kampung buat kan. Tu lain, dia tak ada chemical. Yang lain ni nak bentuk-bentukkan tu, nak jadi bentuk bulat, nak jadi bentuk tu semua ada chemical. Sebab hari ni banyak budak-budak kono kanser. Kita kan dan paling bahaya sekali tahu pasal kanser ni bila dah teruk kan. Baru-baru ni saya keluar mingguan wanita, kelepasan tajuk misteri kehilangan janin. Apa kanyat saya baru dengar benda tu, awak tak tahu kan, tak pernah jadi, tak pernah mengalami kan. Yalah, lelaki tak nak ngandung, faham maksud dia. Isteri saya tu tak pernah kono lah, macam tu kan. Rupa-rupa banyak kes. Ustaz Syarhan jadi tetamu lah masa tu untuk kita tanya soalan ke pengalaman dia. Ada yang baby tu yang kalau awal baru bulan pertama, bulan kedua, mungkin orang cakap dia mungkin terasa macam pregnant tapi tak pregnant kan. Ni ada yang dah 8-9 bulan dah ada buku merah dah. Dah ada saiz baby, tiba-tiba kompih pun baby tak ada. Ada lebam-lebam tanda badan ni. Sial lah tu. Dia mimpi. Biasanya ada kait dengan mimpi. Nampak baby ada orang nak ambil. Kan? Yang seorang tu lagi lah. Hari ni kompih hilang. Besok ada balik. Ada? Yang telefon baru ni dekat Kuala Selangor. Tapi anak bila dah umur 23-24 tahun sampai tua, sampai 24 tahun sentiasa nampak benda-benda yang orang lain tak nampak. Mata itu tu Ustaz Syarhan ajar ayat nak baca supaya dapat hijabkan mata itu. Yang tetamu seorang perempuan tu datang, dia share pengalaman dia 4 kali keguguran, 5 kali hilang janin dalam perut. Lepas itu pergi perubatan Islam, jumpa ustaz-ustaz tertentu, alhamdulillah pek beranak 2 orang. Nak beritahu kan Allah ujinya tu kan. Tu dia tanya bunian kau jin kau apa? Dia jin. Tapi nama-nama tu orang kita bagi nama. Polong lah, apalah semua keluar kan. Itu nama kita lah. Jauhkan perkara yang haram, kemudian berbuat baik kepada yang ketiga, berbuat baik kepada orang yang membuat jahat kepada kita. Itu tanda-tanda orang mukmin. Nabi sendiri orang buat jahat kat dia tak ada dibalas dah. Balas dengan kebaikan. Nak balas boleh, balas dengan kebaikan. Dia sendiri baik kau ni, dia nak buat macam-macam kat kau ni. Tak baik-baik dia. Dia hamun ni kawan tu, tengok dia yang pertama datang ke rumah kita. Dia yang komen rumah kita. Baik betul dia ni. Dan dah kutuk dia ni selalu. Kawan Dan yang baik dengan Dan tu, seko pun tak nampak muka dia ni. Contoh lah kan. Jadi kesimpulan ni, dalam kuliah kita hari ni, yang pertamanya, niat merupakan penentu atas nilai suatu amal, baik percakapan, sikap maupun perbuatan. Niat penting. Itu sebab saya beritahu, hiduplah dengan bismillah, niat kerana Allah, dengan nama Allah. Yang kedua, azam baru yang kita nak buat, nilainya bukan hanya dipengaruhi oleh cara tapi juga tujuan. Matlamat kena letakkan matlamat akhirat, hijrah, perubahan. Azam yang baik mestilah ditujukan kerana Allah dan Rasul. Dan begitu juga kalau kita lihat, ingatkan balik yang mana Nabi sebut tak ada lagi dah perubahan-perubahan yang nak dibuat tu dari segi perjalanan, tetapi perubahan tu adalah niat dan jihad kita. Niat yang baik-baik, ingat yang baik-baik, mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Jadi rasa cukuplah setakat tu tuan-tuan dan perempuan sekalian. Alhamdulillah dapat berkuliah lagi malam ini. InsyaAllah kalau ada tarikh terkejut lagi, saya akan beritahu pada tuan pengurusi kita. InsyaAllah. Saya minta maaf banyak, salah silap, terkasar bahasa. Oh ya, tadi Ustaz Syarhan pun share. Dia beritahu itu, kalau dalam kita nak mengubek kan, bukan mengubek, cubalah anak kita demam, tak sihat, rasa-rasa macam ada gangguan, baca surah Hud ayat 57. Surah Hud ayat 57 sampai kita gosok-gosok badan anak kita tu kan, baca surah tu. Lepas tu dia ajar pasal kanser.
Kanser kan, kalau orang yang kanser tu dia kata, ni saya menyampaikan apa yang dia cakap ya. Kan, apa yang dia cakap. Bukan saya pandai ni, kan kau jumpa Samsul Ubat pandai ngubek dah kan. Tak ada, ni yang Ustaz Syarahan sampaikan ni. Bila macam orang konon sakit kanser tu, ikhtiar dia cari daun pokok durian Belanda. Daripada bumi tu 1, 2, 3, 4, 5 ranting yang kelima raut, tarik daun tu masuk dalam piuk, rabui bagi minum, dia ganti kemo tu. Mudah-mudahan ikhtiar lah. Baca surah Al-Anbiya ayat 83 dan 87. Ayat 83 87, mudah-mudahan kan? Jadi itu saja daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Minta maaf banyak salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT, mana kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.